Seorang remaja lelaki berusia 14 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kampar Perak atas tuduhan melakukan sumbang mahram dengan kakak kandungnya sejak 2 tahun lalu. Tertuduh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu secara atas talian dalam bicara forum remaja untuk mengupas atau membincangkan isu yang sedang hangat diperkatakan. Tidak lain tidak bukan isu tentang sumbang mahram. Saya, Muhammad Fikri Abdullah, sebagai moderator anda pada hari ini. Izinkan saya membuka bicara dengan membentangkan isu berkaitan sumbang mahram. Isu ini bukanlah suatu perkara yang biasa dalam masyarakat kita. Tambahan pula, majoriti masyarakat kita beragama Islam yang mana sudah jelas bahawa sumbang mahram ini adalah salah di sisi agama. Maka, forum kita pada hari ini akan membincangkan isu ini agar dapat membentuk dan seterusnya membantras gejala sumbang mahram ini, sekaligus memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa isu ini sangatlah berat dan dapat memberi kesan kepada ramai pihak. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini yang segak-segak lagi bijaksana, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini berkisahkan tentang tema kekeluargaan iaitu sumbang mahram. Sumbang merujuk kepada perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum syarak yang berlaku di antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang dilarang berkahwin antara satu sama lain. Manakala menurut penentukan yang didapati dalam enakmen keluarga Islam, mahram ialah merujuk kepada mereka yang mempunyai pertalian yang melarang suatu perkahwinan dengan seseorang sama ada pertalian nasab, pernikahan atau susuan. Dan pengertian sumbang mahram atau incest menurut sumber daripada Laman Sesawan Jaiz, iaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang ada pertalian darah, nasab keturunan dan yang mangsa. Sumbang mahram ini juga dapat didefinisikan sebagai hubungan jenis antara mereka yang mempunyai talian persaudaraan dan perkahwinan antara mereka adalah tidak sah di sisi undang-undang atau dilarang oleh adat Islam dan agama. Sebagai contoh, hubungan jenis antara remaja dengan ibu bapa mereka, adik-beradik, ibu bapa saudara, datuk dan sebagainya. Dan perspektif agama Islam, golongan tidak bertanggungjawab yang melakukan incest ini dilaknati Allah dan tidak diberkati di dunia dan akhirat. Larangan sumbang mahram ini sudah jelas diterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23. Kajian yang dibuat oleh Dr. Abdul Hadi Zakaria pada tahun 1996 dan laporan ini telah diterbitkan pada Januari 1998 dengan tajuk Harum Makan Anak Incest di Semenanjung Malaysia, menunjukkan bahawa dari tahun 1992 hingga 1994 mendapati bahawa 30% dari kes rokok yang dilaporkan adalah melibatkan incest atau sumbang mahram. Penceroboh utama jenayah ini ialah bapa kandung 48.8% yang diikuti oleh bapa tiri 24.4%. Lelaki-lelaki lain yang menjadi penceroboh ialah bapa saudara, abang ipar dan datuk. Kebanyakan kes sumbang mahram ini berlaku di rumah kediaman mangsa dan kajian ini juga menunjukkan bahawa kes-kes ini melibatkan mangsa yang muda. Sebelum kita berseram bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel kita yang pertama iaitu Saudara Akmal Aziz bin Osman. Selamat datang saudara, apa khabar? Terima kasih saudara pengerusi. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kita yang kedua iaitu Saudara Muhammad Alif Mustaqim bin Muhammad Nasir. Selamat datang saudara. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, kabar baik saudara moderator. Seterusnya, tak lain tak bukan, tentulah ahli panel kita yang ketiga iaitu Saudara Muhammad Rizaini bin Cik Abdul Halim. Walaupun nampak pemalu, namun petah bicaranya. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan baik. Salam forum buat semua. Sebelum saya menyimpang lebih jauh lagi, soalan saya kepada panel pertama iaitu Saudara Akmal. Apakah pendapat anda tentang konsep sumbang mahram dalam Islam
dan faktor yang menjadi punca gejala sumber maram ini berlaku di negara Malaysia? Terima kasih Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sidang hadirin dan hadiran, ahli-ahli panel serta saudara pengerusi. Bagi menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Tuan Pengerusi kita, bagi pendapat saya tentang konsep sumber maram ini adalah seperti mana yang dinyatakan tadi. Sumber maram ini iaitu pelakuan zina antara satu sama lain yang mempunyai pertalian darah. Mengikut statistik di Malaysia pada tahun lepas iaitu 2020, kes sumber maram ini mencatat lebih 250 kes yang berlaku yang terdiri daripada bapa kandung, bapa tiri serta abang kandung. Ini amat sedih didengari oleh masyarakat Islam di negara ini. Jadi dengan itu saya akan menerangkan beberapa punca atau faktor sumber maram ini boleh berlaku. Yang pertama ialah disebabkan nafsu syahwat. Tidak heranlah kerana semua umat Islam pasti mempunyai nafsu tersendiri. Tetapi punca berlaku sumber maram ini iaitu nafsu syahwat yang bermaharajalela. Ketundukan terhadap hawa nafsu berpunca daripada kelemahan akidah dan keimanan akibat kejahilan terhadap ayat-ayat Allah, kejahilan terhadap hukuman Allah dan kejahilan terhadap tanggungjawab dan amanah terhadap Allah. Ia juga akan menyebabkan kita lupa siapa yang akan menjadi mangsa, mungkin anak, kandung, cucu dan sesiapa saja. Yang seterusnya ialah terikut-ikut dengan adegan lucah serta bahan lucah. Ini kerana kemasukan bahan-bahan lucah di media sosial maupun media massa merupakan antara faktor terbesar yang menggalakkan berlakunya sumber maram kanak-kanak dan remaja hari ini telah mengalami proses kematangan sebelum sampai masanya. Nafsu mereka dilonjak-lonjak sedangkan tiada tempat yang sah bagi mereka melempiaskannya. Tanpa asas agama yang kukuh, pastinya mereka gagal membawa dirinya dari melakukan perkara yang sama. Cara yang termudah dan paling selamat adalah melakukan sesama sendiri. Apabila syaitan menguasai diri, maka hubungan mahram dan persaudaraan sudah tidak lagi dipeduli. Dan terakhir sekali, ia tidak menjaga aurat di depan keluarga sendiri, seperti berpakaian seksi di hadapan bapa ataupun adik-beradik. Ini akan menyebabkan nafsu lelaki sentiasa terangsang. Oleh yang demikian, yang tidak menutup aurat dan berpakaian seksi perlu merasa tanggungjawab kerana dia tidak dapat dipastikan siapakah yang menjadi mangsa, sama ada mangsa perkosaan atau mangsa sumber maram akibat daripada perbuatan mereka. Galakan untuk menutup aurat ini telah diterangkan dalam jelas di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 26 surah Al-A'raf bermaksud, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menyuruhkan kepada kamu pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa, itu adalah sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya supaya mereka mengenangnya. Jadi itu sahaja hujahan yang boleh saya terangkan serba sikit tentang faktor sumber maram ini. Bagi meneruskan forum ini, saya serahkan semula kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih kepada ahli panel pertama iaitu Saudara Akmal atas penerangan yang semua jelas tentang konsep dan faktor yang menjadi punca gejala sumber maram ini berlaku di Indonesia. Jelaslah bahawa terdapat banyak faktor yang dapat menjerumuskan kita dalam masalah sumber maram ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya mahu bertanyakan soalan yang kedua kepada ahli panel kita yang seterusnya, iaitu Saudara Alif. Apakah kesan-kesan yang akan berlaku disebabkan oleh sumber maram ini? Dipersilakan ahli panel 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengerusi, sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Memang tidak dinafikan, bukan mudah untuk kita semua mendidik nafsu dan ia menjadi punca terjadinya sumbang mahram dalam masyarakat. Seperti kata pepatah, harapkan pagar, pagar makan padi. Bersesuaian apa yang berlaku dalam masalah sumbang mahram ini, ianya memberi kesan yang sangat besar dalam diri mangsa, keluarga, masyarakat dan negara. Bagi menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh moderator, marilah kita kupaskan isu ini bersama-sama. Kesan yang pertama yang boleh dilihat ialah kesan terhadap mangsa itu sendiri. Mangsa sumbang mahram adalah individu pertama sekali yang akan mendapat kesan dalam dirinya. Mangsa tersebut akan merasa terhina dan dicaci oleh masyarakat sekeliling walaupun hakikatnya mereka tidak bersalah. Mereka akan hilang kepercayaan terhadap orang yang lain. Kemesraan yang dulu sentiasa bertaut mungkin akan menjadi kebencian dalam hidup mangsa, khasnya kepada diri sendiri. Terdapat kesan-kesan fizikal yang seringkali juga menjadi petunjuk terhadap penderaan seksual yang berlaku pada kanak-kanak tersebut. Antaranya adalah kecederaan pada kemaluan dubur, bengkak atau berdarah. Kecederaan tubuh badan akibat dikasari juga boleh berlaku. Jangkitan penyakit kelamin,
berat badan naik mendadak akibat ketidakseimbangan hormon atau selera makan yang berubah secara tiba-tiba. Perubahan jadual tidur dan gangguan tidur di samping sering mengadu sakit perut. Berikut merupakan kesan-kesan terhadap mangsa. Seterusnya, kesan lain yang dapat dilihat ialah kesan terhadap masyarakat. Sebagai contoh, kehamilan yang tidak diingini akan menjadi masalah utama dan akan menjadikan masalah kepada anak dan ibu tersebut, terutama kepada keluarga sendiri. Antara kesan-kesan yang mungkin terjadi kepada ibu dan bayi malang tadi adalah tekanan jiwa yang teruk dan menjejaskan kandungan dan berakhir dengan kelahiran bayi cacat. Selain itu, terdapat kesan yang akan menjejaskan keluarga apabila sumpah mahram tidak dicegah. Contohnya, bapa ataupun anak lelaki yang perlu menjadi pelindung dan ketua keluarga tidak menjalankan tugas dengan sempurna dan benar. Mereka telah mengambil kesempatan kepada anak dan adik-beradik perempuan yang lain sehingga menyebabkan hubungan kekeluargaan menjadi retak. Apabila hal ini berlaku, hubungan ini tidak dapat dipulihkan lagi. Tiada lagi sifat saling percaya, mempercayai antara ahli keluarga dan keakraban. Selain itu, keluarga juga akan berpecah belah serta bergaduh antara satu sama lain. Secara akhirul kalam, dapatlah saya membuat rumusan bahawa masalah sumpah mahram dapat menyebabkan kesan-kesan yang akan merosakkan masyarakat, diri sendiri dan juga negara. Jadi, itu sahaja isi yang boleh saya terangkan tentang kesan sumpah mahram ini. Bagi meneruskan forum ini, saya serahkan semula kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel 2 iaitu Saudara Alif atas penerangan yang sangat jelas tentang kesan yang disebabkan oleh sumpah mahram ini. Hadirin sekalian, sudah terang lagi bersuluh bahawa sumpah mahram ini akan memberi impak yang negatif kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam sumpah mahram ini. Baiklah, kita teruskan lagi dengan soalan terakhir yang bakal dijawab oleh ahli panel kita yang terakhir iaitu Saudara Zaini. Apakah langkah-langkah pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak terjerumus ke dalam aktiviti sumpah mahram ini? Dan bagaimana untuk membendung kejadian sumpah mahram ini jadi terus berleluasa? Dipersilakan Saudara Zaini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi, ahli-ahli panel dan para penonton sekalian. Saya amat bersyukur kerana berpeluang untuk berbicara dan melontarkan pendapat saya pada hari ini. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Tuan Moderator itu sebentar tadi. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk membendung kejadian sumbang mahram dari terus berleluasa. Antaranya adalah dengan mengukuhkan institusi keluarga dengan meluangkan masa untuk bersama dengan anak-anak dan mengawasi segala tindak tanduk mereka. Mereka juga boleh melakukan aktiviti riadah bersama-sama. Menitik beratkan didikan agama dengan memantapkan keimanan dalam diri setiap individu. Mempraktikkan ajaran agama yang kukuh di kalangan anggota keluarga, terutama sekali tentang nilai kehidupan yang patut diikuti, wajib dilakukan oleh semua umat Islam. Seterusnya, mengadakan aktiviti khas seperti program ceramah atau khusus khas tentang keibubapaan dan tanggungjawab. Memberikan kemahiran keibubapaan yang secukupnya untuk pasangan suami isteri. Mengadakan pusat rujukan khidmat berterusan yang merupakan tempat di mana pasangan muda membuat rujukan tentang perkahwinan dan keibubapaan. Mengadakan khutbah nikah yang khusus untuk menimbulkan keinsafan di dalam diri seorang lelaki dan peringatan tentang tanggungjawab dirinya terhadap isteri, anak-anak dan juga anak-anak tiri yang sepatutnya dilindungi olehnya. Mata pena saya sudah sampai ke titik penghujungnya. Oleh itu, langkah yang terakhir ialah memberikan pendidikan seks yang sewajarnya di sekolah dengan memberi penekanan kepada pengenalan bahagian badan, penjagaannya, pengawalannya dan mengenali batas perhubungan di antara lelaki dan wanita serta cara menjaga diri daripada segala gangguan seksual. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi perbincangan yang menarik berhubung faktor-faktor, kesan-kesan dan langkah-langkah bagi membendung aktiviti sumpah mahram ini yang sudah dijelaskan daripada ahli-ahli panel kita sebentar tadi.
Baiklah, kita meneruskan lagi bicara forum merbaja kita dengan sesi soal-jawab. Soalan-soalan yang diajukan daripada pihak penonton kita. Baik, soalan pertama yang diajukan oleh saudara Muhammad Hafiz. Apakah peranan yang boleh dilakukan oleh pihak media massa dalam membendung gejala sumbang maram ini daripada terus berluasa? Saya rasa saudara Zaini untuk menjawab soalan ini. Terima kasih Tuan Moderator. Bagi menjawab soalan daripada penonton itu sebentar tadi, antara peranan pihak media massa dalam membendung gejala sumbang mahram daripada terus berleluasa ialah mewar-warkan tentang isu gejala sumbang mahram ini di semua platform media sosial. Sebagai contoh, membincangkan tentang isu ini di kaca televisyen dan majalah akhbar. Selain itu, pihak media massa juga boleh membentangkan tentang kesan dan akibat daripada gejala sumbang mahram ini kepada masyarakat. Oleh itu, pihak media massa boleh memberikan kesedaran kepada masyarakat kerana media sosial merupakan platform yang sering digunakan oleh kebanyakan masyarakat pada zaman kini. Soalan kedua yang diajukan oleh saudari Nur Syafiqah. Jika pasangan suami isteri ni baru tahu bahawa mereka ni adik-beradik dan mereka juga telah melakukan persetubuhan, adakah ianya dikira sumbang mahram? Baik, silakan saudara Alif untuk menjawab soalan ini. Baiklah, hukum perkahwinan mereka akan serta-merta terbatal. Mereka perlu memohon keampunan kepada Allah. Tetapi, sekiranya mereka masih mengetahui bahawa mereka merupakan adik-beradik, tetapi masih melakukan perbuatan yang dilaknat itu, akan jatuh hukuman berdosa. Itu saja. Saya rasa ini soalan terakhir kita daripada saudara Muhammad Yusof. Apakah hukuman yang tepat bagi pesalah sumbang mahram? InsyaAllah Tuan Moderator, izinkan saya menjawab soalan ini. Silakan saudara Akmal. Baiklah, mengikut akta, barang siapa yang melakukan sumbang mahram ini hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh tidak kurang dari 6 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun, dan hendaklah juga dikenakan sebatan jika disabitkan kesalahan. Terima kasih. Alhamdulillah, sesi soal jawab kita sudah pun tamat. Konklusinya, peningkatan kes sumbang mahram merupakan satu jenayah yang serius yang perlu ditangani dengan segera. Hampir semua budaya tidak bertoleransi dengan jenayah seksual sumbang mahram ini, kecuali beberapa budaya lama yang mengecualikannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti politik atau kemurnian kaum. Semua agama besar dunia juga melarang hubungan sumbang mahram di dalam agama Islam. Misalnya, terdapat konsep muhrim yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang masih ahli keluarga. Seseorang itu tidak sepatutnya menjalin hubungan percintaan atau perkahwinan dengan ibu bapa, datuk atau nenek, saudara kandung, saudara tiri, saudara dari ibu bapa, anak saudara serta cucu. Masalah sumbang mahram ini tidak di samping mengenakan hukuman kepada berceroboh, penekanan betapa pentingnya pencegahan dan pengawalan harus diambil kira bagi menjamin kesejahteraan komuniti dalam sesebuah negara. Tindakan-tindakan yang sewajarnya harus dibuat secara berterusan agar dapat melahirkan masyarakat yang berilmu, bertata susila serta bertamadun. Ringkasnya, janganlah kita memandang remeh terhadap isu sumbang mahram ini kerana tindakan kita pada hari ini akan menentukan masa depan kita pada hari esok. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan tentang isu sumbang mahram ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang peka terhadap isu-isu tentang sumbang mahram. Selanjutnya dapat membantu mencegah gejala sumbang mahram ini daripada terus menular di negara kita, insya-Allah. Harapan saya agar forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai, terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menonton forum kumpulan kami. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.